Kisah tentang aku adalah satu kisah jenayah pembunuhan paling kejam dan gila dalam dunia. Tarikh 25 November 1988 adalah hari yang malang buat aku yang berusia 17 tahun waktu itu telah diculik oleh sekumpulan remaja lelaki semasa dia sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja sambilannya. Lagi kejam, aku diseksa secara berterusan selama 44 hari sebelum akhirnya mati dibunuh. Kes ini turut mencetuskan kontroversi selepas hukuman yang dikenakan terhadap mereka yang terlibat dianggap sebagai terlalu ringan. Nasib aku dilihat tidak terbela selepas 4 orang remaja lelaki durjana yang menyeksaku itu tidak menerima hukuman setimpal. Namaku Junko Furuta berasal dari negara matahari. Mahukah kalian tahu apakah nasib terkini 4 penjenayah yang telah membunuhku? Mari dengarkan ceritaku. Kesemua 4 pesalah yang dikira sebagai pesalah juvana tersebut telah menerima hukuman penjara dengan Miyano dipenjarakan selama 20 tahun, Jo Ogura 8 tahun, Minato 5 ke 9 tahun dan Yasushi Watanabe 5 ke 7 tahun. Ada khabar angin yang mengatakan keputusan hukuman itu dipengaruhi oleh kumpulan Yakuza. Ibu Miyano pula telah menyalahkan aku sebagai punca sebenar anaknya meringkuk di penjara. Apapun, Miyano, Minato, Jo Ogura dan Yasushi Watanabe kini sudah pun dibebaskan dari penjara. Mahu tahukah kalian di mana keberadaan mereka berempat sekarang? Adakah sudah mati, hidup bersenang lenang atau sebaliknya? Hiroshi Miyano dikatakan sebagai ketua kumpulan yang menyeksa aku. Terdapat laporan yang mendakwa bahawa Hiroshi mempunyai hubungan dengan kumpulan gangster tertentu seperti Yakuza. Disebabkan itu, Hiroshi tidak pernah berasa takut dengan pihak berkuasa Jepun. Malah sewaktu aku masih lagi dalam tahanannya, Hiroshi sempat melakukan jenayah rogol berkumpulan terhadap wanita lain di beberapa tempat yang berbeza. Hinggalah pada akhirnya, Hiroshi telah ditangkap atas dakwaan jenayah rogol secara berkumpulan. Dakwaan tersebut adalah untuk kes terhadap individu lain, bukannya aku. Namun sewaktu sesi soal siasat, pihak polis telah menyebut tentang satu kes pembunuhan yang bukan merujuk kepada kematian aku. Hiroshi yang salah faham akhirnya membuat pengakuan tentang pembunuhan aku. Maka dengan pengakuan Hiroshi, maka terbongkarlah segala-galanya mengenai aku. Hiroshi yang kemudian dipenjara selama 20 tahun telah dibebaskan pada tahun 2009. Selepas dibebaskan, dia menukar namanya menjadi Yokoyama. 4 tahun sesudah pembebasannya itu, Hiroshi sekali lagi ditangkap kerana didakwa melakukan penipuan kewangan. Dia bagaimanapun dibebaskan semula berikutan tiada pendakwaan lanjut yang dibuat terhadapnya. Ada sumber mengatakan Hiroshi kini hidup mewah hasil aktiviti jenayah termasuk skim ala Ponzi yang dia lakukan. Jo Ogura yang dihukum penjara selama 8 tahun sebelum dibebaskan pada tahun 1999. Namun pada tahun 2004, dia telah menyerang dan menculik seorang lelaki pengurus bar. Lelaki berkenaan dikatakan diseksa oleh Jo Ogura selama 4 jam kerana disyaki menjalinkan hubungan sulit dengan teman wanitanya. Jo Ogura kemudian berjaya ditangkap lalu diperintahkan untuk menjalani hukuman penjara selama 4 tahun setelah didapati bersalah atas pertuduhan menyerang lelaki pengurus bar tersebut. Jo Ogura kembali bebas pada tahun 2009. Shinji Minato telah dipenjarakan dari 5 hingga 9 tahun. Walau bagaimanapun, tidak jelas tempoh sebenar Shinji dipenjarakan akan tetapi apa yang dapat dipastikan dia telah tinggal bersama dengan ibunya selepas dibebaskan. Tahun 2018, nama Shinji kembali mendapat perhatian apabila dia ditangkap kerana melakukan cubaan membunuh terhadap seorang lelaki berusia 32 tahun menerusi cara pukulan menggunakan batang besi dan kelaran leher dengan pisau. Tidak diketahui sama ada Shinji telah didakwa atau tidak atas kesalahan jenayah yang dia lakukan itu. Yasushi bebas dari penjara pada tahun 1996. Sejak itu, Yasushi hidup dalam privasi dan tiada sebarang perkembangan tentang dirinya. Cuma pada tahun 2018, ada laporan memberitahu Yasushi yang kini tinggal bersama dengan ibunya telah bebas daripada sebarang aktiviti jenayah.